Penjelasan yang dibuat oleh saudara Salahuddin, Yang Berhormat Salahuddin, apakah Saya rasa soalan itu tak berapa adil. Karena ada banyak pilihan. Nah, semua orang berpilih berdasarkan adakah accessibility kepada naskah, kepada tadika, ataupun apakah priority saya. Ya. Di depan rumah saya ada Kenapa kita bercakap ketidakadilan apabila saya tanyakan soalan itu? Sebab Yang Berhormat banyak bercakap tentang soal ketidakadilan bila bercakap tentang isu lain. Baik. Ini saya nyatakan bagi Pulau Datuk. Yang Berhormat, dari segi realiti, kalau Yang Berhormat kata tidak adil, saya tolak 100%. Dari segi pusat pendidikan tinggi, pendidikan tinggi kalau kita rangkumkan IPTS, rangkumkan pelajar-pelajar luar negara, dan juga masukkan IPTA, dia pelajar Melayu masih merupakan minoriti. Biar saya tegaskan, dalam jawatan-jawatan profesional pada hari ini, accountant Melayu hanya 18%. Model equity not even 20%. You kata adil? You kata adil? Yang Berhormat, Yang Berhormat, Ini ada minoriti. Yang kaum pribumi di sini merupakan kaum asal, tetapi kita di marginalized, kita di persimpangan, kita diketepikan. kita bawa 18. Sampai bila yang nak dikurangkan? Jangan tamak dalam perkara ini. Baik. Kita kena rasional dalam perkara ini. Baik, Profesor. Saya rasa Baik, nanti sekejap. Yang Berhormat, dia harus Yang Berhormat, diawasi. Yang Berhormat. Ya. Saya mungkin gini, kita mengakui ini adalah isu yang sensitif dan sulit. Dalam arti kata, kita harus menangani kepelbagaian kaum, dan kita melihat bahawa di dalam kaum itu pula ada ketidakseimbangan atau ketidaksamarataan dari segi pendapatan. Kalau kita perhatikan berdasarkan kepada data pun, orang Melayu dalam tahun 1970 64% di bawah paras kemiskinan. Sekarang ini sudah tinggal 7%. Orang Cina daripada 26% tinggal 1%. Artinya walaupun ada dasar ekonomi baru, tetapi kita dapat melihat bahawa orang Cina juga telah melampaui dan melonjak dengan lebih baik. Artinya kita bercakap tentang boleh. Sebentar. Saya minta Datuk bagi pandangan. Itu asasnya dasar ekonomi dia. Dulu yang semangatnya kita nak teruskan, menyusun semula masyarakat supaya kekayaan ini tidak digolok oleh satu kaum saja, dikongsi bersama oleh orang Melayu juga, orang Cina, India dan sebagainya, tidak ketinggalan. Supaya berlaku adil, kita harus juga mengakui dasar ekonomi baru itu falsafahnya ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Tetapi kebetulan orang Melayu yang banyak miskin, tidak bolehkah mereka ditolong, dan kita pencapaian hanya 19% yang dibangkitkan oleh... Itu tadi saya kata saya bersetuju. Kita terus membantu orang Melayu yang miskin, tapi kita juga membantu orang India yang miskin. Jadi saya rasa mana tadi tidak membantu di dasar negara dan memberi masalah lagi kepada masalah perpaduan negara. Baik. Parti-parti berbangkang. Sekarang ini kita harus mengakui hakikatnya. macam mana? Yang Berhormat, izinkan saya menjelaskan bahawa kita harus ingat satu perkara, bahawa kita duduk dalam sebuah masyarakat berbagai kaum. Tentulah kita tidak mahu satu-satu bangsa atau kaum dikaitkan dengan satu kegiatan ekonomi, keupayaan ekonominya lebih dan sebagainya. Kita address isu itu. Sebentar, boleh tak saya minta Profesor supaya dapat jelaskan hal ini? Sebab beliau mungkin dapat memberikan kita perspektif. Ya, keadilan dalam masyarakat Malaysia mestilah tidak jauh ketinggalan satu kaum atau bangsa itu dibandingkan dengan yang lain. Dan pribumi, bumi putra diberi hak istimewa untuk terus ke hadapan, dan sepatutnya orang Cina membantu orang Melayu, pribumi yang lainnya maju ke hadapan seiringan, dan bukannya tinggal jauh ke belakang, tinggal orang Melayu ini jauh ke belakang. Jadi itu sebenarnya dasar untuk mencapai keadilan supaya pribumi yang lain juga, Sabah dan Sarawak, orang asing juga boleh sama-sama ke depan, dan kita akan harmoni kehidupan kita. Kalau kita ketinggalan, maka rasa tak puas hati ini di kalangan bumi putra. Saya rasa sekarang yang tertinggi sekali ialah kaum India di negara kita ini. Jadi saya rasa kita perlu ada satu dasar juga. Kalau ada agenda Melayu, mesti ada agenda orang India. Saya tak pernah Kalau berlaku adil, Dari dasar kemiskinan, kedudukan kemiskinan pada hari ini, orang India melebihi orang Melayu. ikuti berdasarkan Kalau kepada orang India dengan orang Melayu
Baik, gini, Profesor, saya ada angkanya berdasarkan kepada paras kemiskinan orang India hanya 1,3%. Ya, sekarang dia pernah sampai pada 39% dalam tahun 1930, sekarang tinggal 1,1%. Artinya ada peningkatan yang berlaku. Baik, kita akui hakikat ini. Dan saya percaya saudara Yang Berhormat Salahuddin pun mengakui dasar ekonomi baru apa matlamat sebenarnya. Kita ada persoalan ni, begitulah. Ya. Kecuali saya tak tahu kalau mungkin Yang Berhormat tidak bersetuju dengan dasar hukum ini atau untuk revisit balik. Kenapa kegagalan dasar ekonomi baru? Bukankah itu time bomb? Kalau misalnya orang Melayu berada dalam kedudukan yang terpinggir dari segi ekonomi dan sebagainya? Jadi saya nak tegaskan bahawa hari ini bukan semua orang Melayu dipinggirkan. Saya rasa orang di middle class adalah banyaklah ada orang Melayu. Jadi saya rasa bolehkah kita lihat dari kelas, sosial kelas, kerana kalau mereka yang miskin semua dibantu. Umpamanya kalau beri rumah, kalau orang bumi besar diberi 10% diskaun ataupun 30% diskaun. Kalau Yang Berhormat, Yang Datuk ini beli rumah mana perlu diskaun. Kenapa mesti contoh saya? Kalau sudah ada harga rumah, kalau melebihi satu tahap, patutnya tak ada diskaun untuk semua pun. Itu pinjaman buku. Dia murid-murid dia suara rendah jenis kebangsaan China dan Cina adalah syaratnya ada tidak sama. Lebih susah untuk mendapat pinjaman. Profesor Ibrahim? Saya rasa saya tak setuju lah apa yang Berhormat cakap. Semua saya tak setuju. Ya lah. Saya segi akademik kan. Katakan sebelum kita bercakap, kita kena keluarkan fakta. Ya, sila lihat fakta-fakta yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ya, fakta itu merupakan satu kebenaran. So kalau kita argue pada malam ini dengan menggunakan fakta yang tidak betul, saya rasa saya pun malah nak masuk campur. Dia ni orang akademik. I'm not a politician, okay? I'm an academician. Dia bercakap, I want to see the facts and figures. Itu yang saya nak harapkan lah. Baik. Saudara Yang Berhormat Salahuddin ada pandangan mengenai isu ini sebelum kita pergi berpindah pada isu lain? Saya rasa begini, kita dah akui DEB masih jauh daripada matlamat. Hanya masih gagal untuk memberikan suatu pembaikan terhadap ekonomi khususnya orang-orang Melayu. Di sini saya melihat bahawa segala unsur yang menggagalkan DEB ini mesti diperangi habis-habisan. Saya teringat, saya membuat sedikit penelitian tentang apa yang Allahyarham Tun Razak buat. Saya rasa sebagai seorang bekas dalam Menteri Malaysia, saya boleh memberikan sedikit penghargaan. Bagaimana beliau turun ke bawah, beliau begitu prihatin dengan masalah yang sedang berlaku dalam negara pada waktu itu. Tapi persoalannya hari ini, berapa ramai pemimpin yang macam Tun Razak. Ini persoalannya. Sebab itu pada saya, kerajaan yang ada pada hari ini mesti perangi rasuah habis-habisan. Itu pun yang sudah dilakukan. Salah guna kuasa mesti diperangi habis-habisan. Itu pun sudah Barulah keadilan dapat ditegakkan dalam negara kita untuk semua kaum, insya-Allah. Baik. Saya nak tanya satu soalan kepada Yang Berhormat Chong Eng. Yang Berhormat percaya bahawa kita harus integrasikan anak-anak kita pada peringkat lebih awal. Setuju? Pada peringkat yang seawal mungkin pada peringkat tadika. Dari teori, saya kata setuju. Kenapa teori? Kenapa tidak dari segi praktik? Kerana perpaduan dan pergaulan yang seperti saya katakan, bukan hanya satu faktor saja. Baik, saya cakap tentang, saya nak pergi kepada soal pendidikan. Soal pendidikan. Apakah Yang Berhormat setuju bahawa anak-anak kita harus diintegrasikan pada peringkat tadika? Itu bagi saya, bagi kaum Cina itu merupakan satu isu yang sangat waspada. Kerana memang dalam bukan ini nanti. Itulah itu yang dampak anak semuanya kan. Saya rasa mereka boleh tak saya guide dia dengan saya kata dulu. Kalau boleh, Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat setuju bahawa anak-anak kita harus pada peringkat paling awal, pada peringkat tadika, harus diintegrasikan? Kalau kita bersetuju. Tadi Yang Berhormat kata setuju, tapi secara teori atau praktik itu soal yang lain. Tetapi betul atau tidak bahawa kita harus bermula dari sekolah?